صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد وآله. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kalau tidak ada apa halangan, kita akan habiskan kitab ini pada malam ini. Sebelum tengok nak sambung atau tidak, yang baki itu kita akan fikir kemudian. Halaman 36 sebagai penutup kepada persoalan keadilan dan kezaliman. Keadilan sesuatu yang dituntut, kezaliman sesuatu yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika dahulu di zaman junjungan besar kita Muhammad SAW, dibawa kepadanya suatu kes di antara sepupu Nabi dengan seorang sahabat biasa. Dibicarakan di hadapan Nabi dengan satu kes, katanya kes air untuk menyiram tanaman. Laluan air lalu dahulu ikut tanah sepupu Nabi, lepas itu tanah orang biasa, dia bukan sepupu. Lalu duduk di bertelagah siapa yang berhak mendapat air dahulu. Dah bertelagah, mereka berjumpa dengan Nabi mengadu hal itu. Nabi melihat kes itu dengan teliti dan membuat keputusan. Dia suruh sepupu dia ambil air itu dahulu, lepas itu lepaskan air kepada jiran kamu. Mendengar itu, laki-laki tadi, sahabat Islam ikut Nabi, mengatakan, "Ya Muhammad, innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, kamu tidak adil. Itu Nabi yang buat hukuman tu. Orang boleh kata kamu tidak adil. Sahabat mendengar saja seorang berani mengatakan Muhammad tidak adil, menyerbu untuk bertindak ganas kepada laki-laki ini yang dikira sudah kurang sopan. Ini hukum Nabi. Dalam Quran Allah menyebut, "Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna khiyaratu min amrihim." Tidak boleh bagi mana-mana orang beriman, lelaki dan perempuan, kalau hukum Allah telah keluar, telah cabut, hukuman Nabi telah keluar, tidak boleh orang pertikai. Dia wahyu. Tapi laki-laki mengatakan kamu tidak adil wahai Muhammad, maka sahabat bangun ramai-ramai pergi hendak mengambil tindakan cara kekerasan ke atas orang ini. Nabi melarang mereka berbuat demikian. Nabi tanya orang itu, "Laulam a'dil, faman ya'dil?" Kalau saya tidak boleh melakukan keadilan, maka siapa lagi atas muka bumi ini mau adil? Sementara orang itu sedar, dia macam tarik balik, minta maaf, bertaubat dan sesal. Itu makna dia, insan yang paling adil atas muka bumi ini
ialah yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak seperti Nabi Daud. Ada pengajaran Nabi Daud dalam Quran menceritakan ada dua orang yang clash dalam masalah. Seorang memiliki 99 ekor kambing Syah ini kambing biri lah. Dan seorang lagi jiran dia, dua jiran juga, seorang memiliki kambing sebanyak 99 ekor dan seorang jiran ada memiliki seekor kambing sahaja. Lalu yang 99 ekor kambing ini, dia cari jalan, dia nak ambil seekor kambing jiran itu untuk menggenapkan bilangan dia 100. Orang yang ada kambing seekor yang nak diambil oleh jiran dia ini tak puas hati, maka pergilah dia mengadu ke Nabi Daud. Nabi Daud menceritakan tentang masalah tadi. Nabi Daud Nabi yang paling adil zaman dia. Maka dia kata kepada orang yang ada kambing banyak tadi, maka tak bolehlah kamu yang sudah ada kambing sebanyak 99 ekor itu nak ambil pula kambing jiran. Tak boleh, jangan ambil, betul tidak ambil. Maka tak jadi ambil, selesai dan balik. Rupanya ada satu mesej Allah hantar kepada Nabi Daud yang cukup bermakna, iaitu Nabi Daud ini dalam sejarah dia telah mempunyai 99 orang isteri. Dia ternampak seorang perempuan, isteri orang, terlintas hati dia berkenan kepada perempuan itu, terlintas saja. Tapi datang kes ini, dia kata, kalau tadi aku hukum kepada orang itu tak boleh ambil kambing seekor campur dengan 99 kambing, yang aku ada bini 99 dah, mana mungkin aku boleh ambil satu lagi. Maka dia istighfar banyak-banyak. Itulah cara keadilan yang saya sebutkan tadi. Jangan bincang pasal bini banyak tu, kita bincang pasal lain. Sebab tu saya kata banyak yang saya preamble. Tetapi dalam halaman 36 itu, daripada atas saya tengokkan bahawa Allah tidak mengampun akan orang yang sekutukan dengan dia. Makna dia sudah kena faham yang kalau dosa syirik, Allah tidak ampun kalau orang itu mati dalam keadaan syirik dan tidak bertaubat. Itu makna dia. Kalau dia buat syirik dan dia bertaubat, nasuha kepada Allah, menyesal, maka memang itu pun Allah terima taubat dia. Kerana sama juga dengan kisah kalau seorang yang menyembah berhala berpuluh tahun, tiba dapat hidayah, dia Islam, kalau dosa syirik lama dia diampun juga. Dia balik kepada kaedah al-Islamu yaqta'u ma qablah. Dengan Islam saja yang sebelum itu dipotong, dia jilid, dia habis, dia ambil Islam ke depan. Itulah. Dan diampun akan yang lain daripada demikian. Selain daripada yang syirik itu, ada yang tidak minta ampun pun Allah boleh ampun. Itu dia katakan bahawa Rahmanullah, Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia. Ada dosa yang manusia buat, Allah boleh ampun dosa itu dengan dia tidak minta ampun. Contohnya Quran sebut innal hasanat yuzhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Pekerjaan sesungguhnya perbuatan-perbuatan hasanah yang baik-baik yang kamu buat, pahala yang kamu buat ikhlas kepada Allah,
yang itu yuzhibna sayyi'at, dia boleh menghapuskan dosa-dosa. Dosa sini merujuk kepada dosa-dosa kecil. Dzalika dzikrul dzakirin, itulah dia peringatan kepada orang yang ingin mengambil peringatan. Nah, Allah boleh ampun dosa yang lain. Dosa besar perlu kepada taubat nasuha juga. Tapi mungkin Allah boleh ampun, tidak macam dosa syirik bagi orang karakternya. Dan adapun zalim ataupun zul, ditulis dalam bahasa lama zulmun, bahasa Arab kezaliman. Adapun kezaliman yang tiada ditinggalkan, ditakdir, iaitu kezaliman hamba setengah akan setengah. Maksudnya kalau kita hamba, kita menzalimkan orang lain, pemerintah ke, kita ke, dengan jiran ke, dengan anak ke, dengan isteri ke, dengan siapa sajalah, dengan murid ke, dengan guru ke, itu dipanggil kezaliman hamba dengan hamba, setengah dengan setengah. Itu Allah tidak tinggalkan, Allah tidak biar. Dia tak macam tadi kejahatan yang dia buat, mungkin dia silap ke Allah Ta'ala ke apa semua, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kezaliman dengan manusia, tak, dia tak tertinggal. Tengok, tiada dapat, tiada, dia dah hisapkan, dia kena hisap, dia tak habis gitu, akan selesaikan dunia. Antaranya, dan antara orang yang dizalimkannya hingga reda ampunannya. Kalau kezaliman yang kita buat dengan orang, dia tak reda sehingga reda. Orang yang penanya itu, aku ampunkan dia, aku maafkan dia. Kalau kita maafkan, dia kena bercara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semana baik dia bercara di dunia sesat atau bercara di akhirat. Tentulah kita pilih bercara dunia lebih baik. Mana baik minta ampun di dunia dengan minta ampun di akhirat. Baik minta ampun dunia, dia boleh maafkan dengan tidak bayar sebarang harga. Kalau dibiarkan dekat akhirat, kita zalim dekat dia, kita minta ampun dekat dia, dia kata boleh, can be arranged, bisa diatur. Dengan syarat kamu kena bayar dengan pahala. Bila kita dalam keadaan desperate gitu, sama orang di dunia yang desperate, yang tertekan di dunia ini, boleh tak cara apa pun dia sanggup buat. Sebab tu maka orang desperate di akhirat, bila dijumpa dengan kezaliman dia tadi, orang tu minta kat dia, dia kata okey boleh, saya boleh maafkan, kebesaran, tapi dengan syarat bagi pahala. Waktu itu pahala amat berharga. Itu dikatakan bahawa selagi tak reda orang yang kena zalim itu, dia kena berjumpa dengan orang itu di akhirat. Jika selesai sebelum timbang depan Allah Ta'ala, sebelum dibicarakan, selesai. Kalau tak selesai, mereka kena bercara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ketika itu, tentulah Allah Ta'ala maha adil. Kalau harga kezaliman yang ditanggung oleh seorang itu dunia, berapa yang dia suffer. Ramai orang yang masuk penjara dengan tak bersalah. Suffering tu tuan mana. So dia nak balas balik di akhirat tu. Itu saya kata, sebab tu aku tengok sejarah-sejarah salihin, sejarah awliya, sejarah-sejarah Nabi-Nabi, langsung mereka tak mau tinggal sedikit pun kezalim yang dirasanya zalim lah. Dunia ni mereka tidak meninggalkan, mereka cari orang tu sampai jumpa, dia minta maaf. Macam saya pernah ceritakan tu saudara beliau Nabi SAW, dia teringat kepada dia pernah menikam ataupun menolak seorang dengan menggunakan tungkat dia agak kuat sikit. Dia teringat itu. Sudah sekali nak wafat dia cari orang tu. Dia cari orang tu mana, seorang dulu yang pernah aku tolak dia dengan tungkat aku ini,
yang dia mungkin rasa tersakit pada ketika itu kerana aku mungkin terkasar ketika itu. Aku nak berjumpa dengan dia, aku tidak mahu. Aku menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia menuntut hak dia kepada Allah Taala. Akhirnya orang itu tampil, tak, saya memang menyimpan. Nabi kata, inilah masa kamu, aku bagi peluang, sama ada kamu nak maafkan aku atau nak ambil qisas. Dia kata, aku nak ambil qisas, aku nak ambil qisas. Nabi bagi sahabat, kata wasahab yastalqifuna, yastalqifuna maknanya memohon, tolonglah, maafkanlah, ampunlah. Dah liya haqqi, aku ada hak. Nabi kata, dakhu yaktas, dakhu yaktas, jangan ikut dengan halang, biarkan dia ambil hak dia qisas. Dia datang, Nabi ingat, Nabi sediakan tungkak sudah, bagi tungkak ke balik. Itu tak, Rasulullah, kamu tikam aku dulu, aku tak pakai baju, terus kena ke perut aku. Sekarang kamu suruh aku qisas, kamu pakai baju, not right. Nampak kata apa, teratukah kamu, itu hak aku. Nabi buka perut dia, buka, dia nak tikam, dia campak tungkat itu dan dia kucuk perut Nabi. Dia kata, aku ampunkan kepada dulu lagi lah, lama dah berhari je kau dah ampun dah. Itu silap aku, bukan silap Rasulullah, tapi kamu halus perasaan, bagi peluang pada hari ini. Aku rancang untuk, inilah masa sekali aku boleh kucuk perut kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Poinnya, Nabi tak mahu, Nabi nak wafat lepas itu, dia tak mahu dia wafat dalam keadaan ada hak manusia sikit saja. Dia katakan bahawa kalau orang yang dizalim hingga reda ampunnya ni. Adapun kezaliman yang diampunkan, tadi yang dia kira syirik tak diampun, okey. Yang kedua tadi tak diampun, melainkan Tuhan ampunnya dia kena ampun. Yang ketiga, kezaliman yang diampunkan, maka iaitu kezaliman hamba bagi dirinya. Dia menzalimi diri dia. Dalam diri ni antaranya dia meninggalkan perintah Allah, dia meninggal suruhan Allah atas diri dia. Dia tidak adil kepada diri dia. Misalnya yang Nabi sebutkan, inna li badanika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Bagi kamu dengan diri kamu, dengan jasmani, dengan jasad kamu, kamu ada hak. Dan kamu dengan keluarga kamu, kamu ada hak. Hendaklah kamu tunaikan hak masing-masing itu. Hak badan, kesihatan dia kena jaga, kelihatan dia kena jaga dengan menyeksa badan. Ni balik cerita Syiah ni. Bila 10 Ashura yang mereka mengambil suatu tindakan memukul badan, luka-luka badan, pukul kepala, luka-luka kepala, badan akan dakwa tu, atas apa sebab kau pukul aku. Itu dia katakan, fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, kamu kena beri hak kepada tiap-tiap yang punya hak. Kalau banyak ada hak, kena bagi kepada badan hak dia. Kalau kita bekerja sehari 20 jam, tinggal 4 jam rehat, badan komplain, mana tahan ni. Ya, otak pun ada macam nak rehat. Kalau fikir 24 jam dapat tak tidur, ada hak dia. Hak mata ada pula, dia nak tidur, meskipun ada tidur, dia ngantuk tengah kuliah, tidur. Itu orang tanya saya, Ustaz ubat orang ramai ni, ada ubat mengantuk? Ada? Apa saya nak? Apa dia buat mengantuk?
tidur. Sebab mengantuk tidur tinggal. Itu kezaliman hamba bagi dirinya. Dan kata Muawiyah radhiyallahu anhu bahawasanya aku sesungguhnya terlebih malu bahawa aku zalimkan akan dia. Orang yang terdapat, orang yang menolak, dia tak dapat menolak kezaliman. Kalau dia dah pemerintah dah raja, kalau dia zalimkan orang tu dah tahu macam mana. Kalau dia kata aku malu bahawa aku zalimkan orang yang tidak boleh menolak kezaliman itu. Terlebih malu bahawa aku menzalimkan akan dia, orang yang saya dapat, orang yang buat akan dia. Rasanya hukamah, kamu bijak pandai lah. Sebutkan olehmu, tak kala engkau menzalimkan seorang, akan adil Allah padanya. Kalau kamu dah nak buat juga kezaliman itu, sekurang-kurangnya kamu sebut pada aku tidak zalim kepada kamu, ini hukum aku nak kata. Kalau kamu rasakan tidak adil aku zalim, kau jangan lupa Allah Maha Adil. Kau boleh bawa kes aku kepada Allah Ta'ala. Disebut begitu. Dan tak kala berkuasa kamu akan kuasa Allah Ta'ala. Ingat, kalau kita berkuasa supaya jangan kita melakukan keadilan, ingat kuasa Allah ke atas kita. Dan jangan engkau mencengangkan, cengang bahasa lama maknanya jangan berbangga. Kamu lulus dua tangan kamu ada kuasa lah, kamu tumpahkan darah. Dan pemerintah yang ada kuasa, lulus tangan dia ada kuasa, kamu berperang, kamu hukum orang, hukum bunuh dan sebagainya. Jangan tumpahkan darah. Bahasanya baginya yang membunuh lagi akan mati, kamu pun akan mati juga kemudian. Ingat begitu. Seperti itu juga. Dan kata Abu Nur bin Yazid, seorang raja dulu, bermula batu yang dimasukkan ke dalam bunian. Maknanya kalau kita buat sebuah bangunan, bangunan rumah, building, kalau kamu buat satu bangunan, satu rumah, kamu masukkan dalam itu pada ketiadaan halal ia. Macam sebuah rumah, kita gunakan batu bata, katakan sebanyak 100,000 bata. Dalam 100,000 bata kita masuk itu, kita masukkan juga satu bata yang tidak halal, yang haram. Dia kata bermula batu yang dimasukkan dalam binaan rumah pada ketiadaan halal ia, sengkerang binasanya. Sengkerang maknanya cengkerang baginya tentang binasanya rumah itu dan dia. Dia guna perkataan cengkerang. Macam cengkerang itu dah pasti dah, kita nak beli barang, bila kita nak beli suju, beli barang dah, kita bagi cengkerang. Beli barang pergi cengkerang. Kita nak nikah, orang panggil cincin meminang, itu cengkerang tu. Tanda jadi cincin. Kalau beli rumah, tanda jadi 10%. Dan Habar kata kalau kita buat rumah, bukan kata ke semua yang haram, satu biji bata saja masuk dalam tu, daripada wang yang haram, bata yang haram, bata cuba dan sebagainya, satu itu merupakan cengkeram yang kita tempat kebinasaan. Binasa itu maksudnya binasa kita kerana kita tinggal berapa lama di rumah yang ada sedikit benda haram. Jadi nak katakan jaga, dia cengkerang binasanya. Kata setengah pula hukamah lah, jikalau bahawasanya syurga ia negeri, syurga itu negeri yang kekal, diandaikan syurga sebagai sebuah negeri yang kekal, dimasukkan satu atau sepotong kayu daripada kezaliman, dimasuk sedikit saya di perkara yang zalim, nescaya aku takut binasanya. Itu maknanya dia hatta dilihat, hatta kepada syurga pun tidak masuk dalamnya satu perkara yang nama dia haram.
Kalau dia masukkan satu kayu dalam syurga itu, syurga pun akan binasa. Arti keutuhan sesuatu bangunan terletak kepada semua sumbernya halal. Kalau sedikit masuk yang haram, cengkeram kepada binasa ini. Hatta syurga Allah Subhanahu Wa Taala dibuat semuanya yang halal daripada Allah Taala. Kalau ada yang tidak baik satu saja, dia cengkeram kepada kebinasaan. Nahabah kata besarnya makna keadilan, yakni sangat hampir binasa rumah yang diambil batu atau kayu yang haram ya. Dan cerita bahawasanya Kisra Anusyirwan, Kisra nama yang terkenal, dia sebagai seorang pemerintah ataupun gelaran kepada Raja Parsi dahulu dipanggil Kisra. Semua yang naik dia panggil Kisra, macam Kaisar itu Rum, Caesar. Kalau Fir'aun dipanggil, siapa naik pun dipanggil Fir'aun. Dah nama dia ada yang nama Khufu, ada yang nama dia Qufu, ada yang nama dia Abu Sembal, ada yang nama dia Khafra, ada nama dia Angka, ada yang nama dia Nefertiti, ada yang nama dia Hatshepsut. Semuanya adalah Fir'aun Mesir. Ini Anusyirwan, Raja Kisra, Raja Parsi, adalah baginya guru mengajar. Ni katakan dia kecil, ketika Kisra masa dia kecil lagi, masih belajar lagi, pak dah jadi raja, dia jadi anak raja. Anusyirwan, dia baginya guru mengajar ilmu adab. Dia seorang guru mengajar dia khas ilmu adab, hingga masyhurlah ia pada ilmunya. Dia minat pada ilmu Kisra Anusyirwan. Dia belajar dengan guru dia, mengajar adab kepadanya, sehingga masyhurlah dia orang yang minat dengan ilmu dan masa depan yang cukup cemerlang. Maka dipukul akan dia oleh gurunya. Guru tadi tiba-tiba saja satu hari dia mengajar dengan tak pasal-pasal, tak ada sebab apa-apa, dipukulnya Kisra Anusyirwan. Satu hari dengan ketiadaan dosa, ketiadaan salah dia, yakni tiada kesalahan, maka menaruh marah ia. Kisra taruh marah, menyimpan marah kepada tu guru pada hatinya. Maka tak kala baik ia kerjaan baginya, sehinggalah dia simpan guru dia pukul dia dengan tidak ada sedikit pun kesalahan. Dia tak melawan, dia adab dia baik, dia menyimpan perasaan itu sampailah kepada dia bapa dia meninggal, dia dilantik jadi raja. Maka dia jadi raja. Tetapi baik ia kerjaan baginya, tetapi baik ia kerajaan baginya, dia memiliki kerajaan itu. Apa dibuat? Maka berkata ia bagi gurunya, berkata ia kepada guru masih ada, apa yang menanggung akan dikau atas muka akan daku. Bagus bahasa apa sebab pukul aku dulu pada hari bagian dan bagian, pada hari ingat hari dan hari sekarang dengan kezaliman, pukul aku dengan zalim. Maka kata gurunya jawab pada dia, tatkala ada engkau aku lihat akan dikau sangat gemar pada ilmu. Maksudnya tatkala aku tengok kamu orang yang budak yang amat tekun belajar, adab baik, hormat guru, aku tahu, aku boleh agak dengan firasat aku, satu hari kamu akan jadi raja. Ayo, kemudian daripada bapa engkau, maka aku kasih, aku rasa akan dikau pada kezaliman. Aku sayang kepada kamu, aku suka kepadamu, aku kamu rasa bila aku pukul kamu dengan tidak salah, itu makna aku buat kepada kamu kezaliman. Kamu sakit hati kan? Aku beri kamu rasa itu makna kezaliman, agar kalau kamu jadi raja nanti, jangan buat zalim kepada orang.
orang yang terima zalim itu terlampau sakit, macam kamu sakit. Itu aku rasakan akan dekat pada kezaliman, supaya jangan engkau zalim akan seorang, jangan buat. Okey, maka berkata Amr Syarwan, zah yakni elok. Kalau begitu tak apa, sebagai pengajaran. Dia cerita yang macam inilah, ada makna punya jika ada mesej yang elok. Maka setengah raja dahulu Maka setengah raja dahulu diserat pada hamparannya akan syair ini. Tinggal dia punya nak jaga orang raja tak mau buat kezaliman, sampai ada dia buat hamparan, dia buat kapet ni. Di atas kapet itu dia berkenan dengan satu rangkap syair Arab. Kalau kita ni prosa ataupun puisi, dia suruh orang buat syair ini atas hamparan dia. Dia duduk atas hamparan tu, dia berjalan, dia pijak, dia tengok, dia baca. Apa dia syair? La tazlimanna idza kunta muqtadira fazulmu masdaruhu yuqdi ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihu yad'u ilaika wa ainullahi lam tanami. Cantik. Artinya, jangan kamu zalimkan orang apabila ada kamu kuasa. Jangan kamu buat kezaliman kepada orang kalau kamu ada kuasa. Maka kezaliman itu tempat keluarnya membawa kepada menyesal. Bila buat satu kezaliman, masa buat tak apalah, lepas itu akan datang penyesalan, sesal yang tidak habis-habis. Tidur dua mata engkau, mata kita boleh terlena, boleh tertidur. Dan yang kena zalim, jaga ia, dia tak tidur. Orang kena zalim, dia terus jaga, tak berdebat dan meminta doa atas engkau, dan mata Allah, ainullah, tidak tidur, kata syair. Maksudnya dia letak begitu di kapet, mengingatkan kepada dia jangan melakukan sebarang kezaliman. Dan satu syair lagi yang ditulis oleh At-Tahza'u bid-du'a'i wa tajdamihi wa ma tadri ma sana'ad du'a'u sihamul layyina fiyatun walakin laha amadun lil amadin qida'u. Nanti kamu mudah-mudah akan doa dan kamu bermain-main akan dia. Kamu ambil mudah hal doa dan kamu bermain-mainkan dia, dan tiada kamu ketahui dengan apa yang memperbuat oleh doa. Dan kamu jangan pandang kecil kepada doa orang yang kena zalim. Jangan. Walaupun tak nampak cepat, tapi jangan. Bila buat kezaliman, kamu jangan pandang ringan kepada doa yang akan dia orang itu berdoa kepada Allah Tuhannya. Kenapa? Kamu tahu atau tidak apa yang akan dilakukan oleh doa orang yang berdoa? Anak panah malam sangat lulus, dia merupakan anak panah. Bila orang itu zalim, dia berdoa pada malam-malam hari, di waktu-waktu yang mustajab doa. Doa dia diibaratkan seperti anak panah yang sangat lulus, yang sangat laju, tetapi baginya masa dilakukannya. Jadi mesti kena dia anak panah itu lulus. Doa tu doa ittaqi syarrul mazlum, kamu kena takut doa orang yang kena zalim, kerana doa itu tidak pernah terhalang untuk terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baguslah ingatan. Dan tak kala melakukan kezaliman oleh Ahmad bin Talib. Ahmad bin Talib seorang raja, seorang khalifah dahulu.
daripada ia mengerjakan keadilan. Dia Ahmad bin Talun pernah terlajak melakukan suatu kezaliman kepada rakyat dia. Dia tak buat adil, berteriak segala manusia daripada kezalimannya, sebab dia seorang yang adil, orang sanjung dia Ahmad bin Talun. Satu hari, satu masa dia buat satu kezaliman. Bila kezaliman, orang menangisi, orang berteriak masa orang telah membantah kezaliman dia itu. Dan kerana mereka itu tahu bahawa ada orang di zaman itu yang boleh mengajar, dia boleh mengingatkan, memperbetulkan balik Ahmad bin Talun, maka mereka telah pergi menghadap dan berhadap mereka itu, menghadap mereka itu kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini salah seorang cicit Rasulullah, bukan cucu, cicit lah, Syarifah, dia keturunan Nabi. Dia sangat zahid, sangat warak, sangat takut Allah Ta'ala. Mereka jumpa dengan Sayyidah Nafisah, mereka mengadu pasal Ahmad bin Talun telah melakukan sedikit kezaliman. Maka berkata ia ke Nafisah, Sayyidah Nafisah Syarifah, Sayyidah Nafisah berkata, apa dia kata, manakala ia berjalan, katanya besok Ahmad bin Talun akan berjalan. Kata orang esok hari, dia kata esok hari Ahmad bin Talun akan berjalan. Maka menyurat ia pada kertas. Saya nak pisah, tulis satu kertas, satu mesej, dia nak hantar kepada Ahmad bin Talun, besok berjumpa di jalan. Dan berhenti ia pada berjalan-jalan, dia jumpa dengan cicit Nabi. Maka dia berhenti, dia berjumpa Nafisah dan berkata, Saya Nafisah berkata kepada Ahmad bin Talun, Ahmad bin Talun, maka tak kala melihat ia akan dia dikenyangnya, dia turun ia daripada kudanya dan jalan kaki, dia bagi surat tadi, dia mengambil ia akan kertas itu daripada tangannya dan dibacanya. Maka tiap-tiap padanya tersurat dengan katanya. Itu nasihat daripada seorang yang memang ada pengajaran khusus. Nabi sebut unsur akhaka zaliman aw mazluman, hadal mazlum wa kaifa nansuru zaliman. Nabi kata kamu wajib menolong kawan, unsur akhaka, kamu tolong kawan kamu, zaliman atau mazluman, dia buat zalim pun kamu kena tolong, mazluman kena zalim pun kamu kena tolong. Sebab kata orang yang kena zalim tu kamu tahu nak buat, boleh tolong, tapi orang yang buat zalim tolong je. Nabi kata nasihatkan kepada dia jangan buat zalim. Ini jadi kalau dia orang mengadu ke Sayyidah Nafisah bahawa dia telah mengambil tindakan, buat surat, besok dia berjumpa dengan raja, kebetulan berjumpa di jalan pun jalan lah, jadi lah. Maka dia bagi satu surat pendek kepada Ahmad bin Talun. Apa kata dia dalam tu? Manakala kamu milikkan, maknanya kamu milikkan jadi raja, kamu jadi pemerintah, kamu buangkan, kamu dah jadi raja dah, kamu buat kerja yang boleh kamu dipecat oleh Allah Ta'ala daripada raja kamu, diberi milik kepada kamu negeri ini, kuasa, kamu dah buat kerja kezaliman itu yang seolah kamu nak memecat diri kamu daripada takhta. Sesungguhnya kuasa kamu keraskan, kamu ada kuasa tapi kamu keraskan, maksudnya kamu tidak sepatut melakukan demikian. Dan memberi nikmat kamu keraskan, kamu rosakkan, kamu dapat nikmat.
kamu telah buat benda yang boleh merosakkan nikmat kamu. Manakala kamu beri nikmat, kamu payahkan. Kamu ada nikmat, tapi kamu memayah-mayahkan orang. Kalau kamu datangkan rezeki, maka kamu putuskan. Tengok nasihat dia. Dan bahawasanya telah diketahui kamu, anak panah malam sangat lurus dan tiada tersalah sasarannya. Sama juga dia balik kepada, bila kamu buat kezaliman kepada orang, kamu lupa mengatakan bahawa orang itu akan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam-malam hari, dan doa orang yang zalim di malam hari itu macam juga anak panah, dia akan sampai ke sasarannya. Kamu akan kena. Kalau kamu kena nanti, kuasa kamu habis, nikmat kamu habis, kesemua akan habis daripada hati yang telah kamu pedaskan. Pedas sakitlah, seksa. Yang kamu buat tadi kesalahan, kezaliman kepada orang, yang hati ini telah kamu sakitkan dia, dan daripada tubuh yang kamu telanjangkan, mungkin kamu telah memalukan orang. Maksudnya kamu telah membuat satu keputusan, tindakan yang memalukan orang itu tak pasal-pasal. Ialah kalau orang itu memang tidak bersalah, dituduh dia dengan tuduhan yang berat, tak kira lah rasuah ke, liwat ke dan sebagainya. Kalau orang itu memang tak buat, kamu buat malu besar. Ini masalah yang nasihat. Tubuh yang kamu telanjangkan, maksud kamu malukan akan dia, perbuat oleh kamu apa yang kamu kehendak, buatlah, lantaklah apa kamu lantak, maka kami kepada Allah mengadu. Sayyidina Pisah pun telah termasuk dalam golongan orang yang bertindak juga dalam peringkat, buatlah. Jadi kamu ingat, hendaklah kamu yang kamu kehendak, maka buatlah apa yang kamu kehendak, maka kami kepada Allah mengadu akan zalim kamu. Dia akan mengadu, kita akan mengadu Allah, kamu buat zalim. Dan lagi akan diketahui oleh mereka itu yang zalim, mengata ia di mana berpaling mereka itu, kemudian katanya maka ia pun mengadilkan rakyatnya. So dengan nasihat seorang perempuan yang ada peranan kepada Ahmad bin Talun tadi itu, dia ubah balik polisi pemerintahan dia, maka akhir dia menjadi orang yang paling adil, alhamdulillah. Kemudian daripada ketika itulah, kemudian daripada ketika itulah dan saat itulah, dua kali ulang, maka mengerjakan oleh orang yang akil, orang yang berakal, bahawa ia menegahkan daripada tangannya daripada zalim. Orang yang bijak pandai mengatakan bahawa langkah Sayyidah Nafisah membuat demikian itu, dia telah menggunakan kuasa, menggunakan budi bicara dia sampai dia boleh menahankan kezaliman seorang pemerintah. Ya betul, kalau Allah Ta'ala beri dalam kehidupan kita ini, hatta orang yang sedang gila, orang yang sedang mengamuk gila pun, ada orang yang dia takut. Orang gila ada seorang yang dia takut. Orang tu ini dengar cakap, lain tak boleh. Sama dengan pemerintah, mesti ada seorang yang boleh ajar dia, yang boleh tegur dia. Ayah dia ke, datuk dia ke, tok nenek dia ke, adik dia ke, bini dia ke. So ada benda yang boleh mempetik. Kalau orang tak boleh, dia tak dengar dan sebagainya. Sebab tu dia bagi mesej ini. Kalau zaman Ahmad bin Talun, seorang perempuan yang nama dia Sayyidah Nafisah ini, orang zahid, orang yang tak ada apa-apa pada dunia ini, maka dia telah menasihatkan yang cukup baik. Orang yang akil, ia menegahkan bertangannya daripada zalim dan berjalan ia atas jalan adil.
dan melakukan pekerjaannya dengan insaf dan mengintai akan suruhan Allah, sentiasa menunggu untuk melaksanakan apa sahaja hukum Allah Subhanahu wa taala pada sirnya, pada keadaan sunyi, dan zahirnya, pada keadaan nyata. Dan ketahui pula bahawasanya Allah Ta'ala lagi akan membalas akan segala amal kebajikan dan kejahatan, dan seksa akan zalimnya atas kezalimannya. Saya teringat kepada seorang daripada cucu Umar Al-Khattab, cicit Umar Al-Khattab, seorang zahid, orang yang begitu mengasihi akhirat, memintai Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup zaman Al-Mu'tasim. Mu'tasim ni seorang khalifah yang telah begitu terpengaruh dengan gerakan Mu'tazilah, dan dia berkasar dengan ulama. Dia yang tak ikut dia memang kena termasuklah. Dia itu zaman Ahmad bin Hanbal tu. Ahmad bin Hanbal tu kena penjara, kena sebab kerana tidak mau taat kepada pemerintah. Atau zaman ini Mu'tasim dia pergi buat haji. Dia buat haji, masa tawaf dia kebetulan dia berjumpa dengan cicit Umar Al-Khattab. Dia lah orang terkenal. Kebetulan masa tawaf itu cicit Umar ini berada di belakang dia, belakang Mu'tasim. Habis tawaf selesai semayang, maka dia Mu'tasim pergi berjumpa dengan cicit Umar Al-Khattab. Tengok pakaiannya tumpang camping, keadaan, kenallah keadaan zuhud dia, muka dia bercahaya cantik, tapi nampaklah zuhud dengan pakaian dia apa sama sekali. So pemerintah nak menghargai seorang cicit kepada khalifah nama besar, dia tawarkan kepada cicit Umar, dia katakan, salni uktika, mintalah kepada aku apa nak minta, aku beri. Dia tanya balik, dia kata, yang kamu nak bagi ni hal akhirat ke hal dunia? Dia kata, hal akhirat aku tak boleh, Allah Ta'ala, hal dunia. Tadi aku belakang kamu sendiri pun meminta kekayaan daripada Allah Ta'ala yang belum tahu Allah bagi ke tidak. Kalau kamu pun masih minta Allah Ta'ala juga, kamu minta buat apa guna? Kamu sendiri minta larat hidup, nanti mampu. Maksud bahasa dia, maknanya dia tahu mengatakan khalifah ini dia tak adil kepada ulama, rakyat, terlampau sangat memihak kepada Mu'tazilah, menyeksa apa sekali. Dan mesej yang diberi oleh cucu cicit Sayyidina Umar mengatakan kepada bahawa kamu takutlah kepada Allah, akhirat kamu tak mampu, dunia pun kamu tak mampu. Sebab tadi kau minta dunia kan, aku dengar, ittaqillah la hajata bi ilaika syai'an. Kamu takut kepada Allah, aku tak nak apa-apa daripada kamu. Ingat dia betul, ingat dia adalah sebenarnya nasihat dia itu sebenarnya masuk dalam hati Mu'tasim. Tak tidur 3 malam dia fikir seorang insan menegur dia di hadapan Kaabah. Dia offer salmi waqti, minta lah apa aku nak bagi, maksudnya minta lah apa aku bagi apa juga. Dia kata la hajata bi ilaika syai'a, aku tak nak apa-apa daripada kamu, satu je, ambil lah, dah sudah. Inilah di antara mesej yang telah sampai dalam